Salam guys, Muaz Malik di sini. So, seperti tajuk yang korang nampak sebelum korang tekan video ni, pada hari ini, yes, kita akan melihat, kita akan menyelami dengan lebih dalam lagi untuk sebuah lagi smartphone daripada Realme. Tapi kali ini smartphone dia lain sikit lah. Sebab buat pertama kalinya, Realme dia mengenengahkan satu teknologi terbaru, iaitu teknologi periskop pada dia punya kamera. So, Realme claim yang mana dia punya periskop kamera dia ni boleh zoom sehingga 60 kali. Nak tahu dia punya teknologi kamera dia ni bagus ke tak? Korang kena tengok video ni sampai habis lah. Jadi guys, inilah dia smartphone terbaru daripada Realme, iaitu Realme X3 Super Zoom. Jom kita mulakan. Jadi Realme X3 Super Zoom ni dia datangkan dengan rekaan yang sama je macam kebanyakan smartphone Realme yang lain. And at this point, yes, kalau korang judge dari segi design luaran dia ni memang agak boring lah sebenarnya. Korang akan nampak Gorilla Glass 5 dekat bahagian depan, plastik frame dekat bahagian tepi, glass back panel dekat bahagian belakang, kedudukan kamera dia sama, kedudukan branding pun sama, kamera bump dia pun sama. Kira semuanya lah nampak lebih kurang sama je dengan smartphone Realme yang lain. But still, benda ni of course lah dia lebih kepada kosmetik luaran je. Apa yang penting sebenarnya adalah macam mana feel bila korang pegang dekat tangan korang tu. Overall, design lengkungan ala-ala 2D pada bahagian sisi phone ni memang akan membuatkan korang rasa sedap lah bila memegang smartphone ni. Dan berat dia pun memang just nice je untuk membuatkan dia rasa premium, and dalam masa sama dia tak terlampau overweight sangat. Untuk siri kali ini, ianya didatangkan dengan conventional fingerprint scanner yang diletakkan pada bahagian power button, dan fingerprint dia ni memang laju, so memang tak ada masalah lah dekat situ. And korang juga boleh gunakan fungsi face unlock kalau korang nak. Untuk skrin depan, Realme X3 Super Zoom ni didatangkan dengan skrin bersaiz 6.6 inch Full HD Plus IPS LCD display. So IPS display yang digunakan pada smartphone ni memang sangat bagus. Color production dia memang vivid, brightness level dia pun memang tinggi. Cuma macam kebanyakan skrin IPS yang ada dekat market sekarang ni, korang boleh perasan yang mana dia punya viewing angle dia tu memang agak suffer sikit lah. So the best way untuk korang guna skrin yang terdapat pada smartphone ni adalah dengan menggunakannya pada angle yang tepat. Sebab kalau korang tengok dari sisi tepi sikit macam ni kan, macam contohnya masa sebelum korang nak tidur, korang baring tengok dari tepi tu, memang korang akan rasa macam tak best sikit lah. Sebab dia nampak macam sayup-sayup je, macam malap-malap je. Selain itu, skrin pada Realme X3 Super Zoom ni yang bestnya ianya didatangkan dengan skrin yang mempunyai kadar refresh rate yang tinggi, iaitu 120Hz. Yes, korang memang tak salah dengar, memang 120Hz. Jadi bila korang enablekan feature ni, secara aktiviti yang korang buat pada smartphone ni, terutamanya macam scrolling dalam app ke, memang akan rasa macam super duper extra smooth lah. Tapi macam korang nampak, walaupun setelah mengaktifkan 120Hz ni, ada certain time tu dia akan drop dia punya refresh rate tu. Yang aku nampak lah, kalau korang dekat home screen, dia akan idle pada 90fps je. And kalau korang tak buat apa-apa pada screen, idle, tak kisahlah korang dekat dalam app ataupun dekat dalam home screen, dia akan drop sehingga 45 frame per second. Jadi aku rasa Realme dia buat macam ni adalah untuk menjaga dia punya battery life. Sebab kita kena terima hakikat lah yang mana dia menggunakan screen IPS, lepas tu 120Hz pula tu. So kalau dia tak buat macam ni, memang confirm lah, dia battery dia tu memang dia akan menyedut kan. Dia sedut je tu lah, laju kan. So bila dia buat variable FPS macam ni, sedikit sebanyak dia akan membantu untuk mengurangkan bateri tu disedut macam korang minum air sirap tengah panas lah. Dan bercakap berkenaan dengan bateri, Realme X3 Super Zoom ni didatangkan dengan kapasiti bateri sebesar 4200 mAh sahaja. But secara overall, walaupun korang dah aktifkan yang 120Hz display tu, korang tetap akan mampu untuk menggunakan smartphone ni sepanjang hari. So memang tak ada masalah lah dekat situ. Dan let's say kalau bateri dia habis pun, kat sini aku rasa korang tak perlu risau, sebab dalam kotak Realme ada bagi satu fast charger memang laju, iaitu adapter 30W Dart charger, yang mana kalau korang gunakan adapter ni, ianya mampu untuk charge daripada 0 hingga 100% dalam masa kurang daripada 1 jam. Dalam 55 minit macam tu dia dah full dah. Untuk spesifikasi dalaman pula, Realme X3 Super Zoom ni didatangkan dengan penggunaan chip pemprosesan flagship tahun lepas, iaitu 855 Plus. Dekat sini mungkin korang akan argue lah kenapa didatangkan dengan 855 Plus, sebab 855 Plus ni bukan paling latest. Yang paling latest ialah 865, betul tak? Aku rasa antara sebab kenapa Realme decide untuk menggunakan 855 Plus ni adalah sebab, yalah, 855 Plus ni dia murah. Kalau dia orang decide untuk gunakan 865, memang masak lah kan, memang tak dapat lah harga macam ni. And lagi pun aku rasa 855 Plus ni masih lagi relevan untuk digunakan pada tahun 2020 ni, sebab dia punya performance dia still lagi mantap. Lepas tu dia still relevan lah. So memang korang takkan ada masalah lah kalau korang nak guna untuk buka app ke apa ke, dia still laju lagi. Cuma
kelemahan dia, korang takkan dapat 5G and dia tak ada Wi-Fi 6. Dia still lagi menggunakan Wi-Fi jenis Wi-Fi yang lama tu. Selain itu, ianya juga didatangkan dengan kapasiti RAM sebesar 8 dan 12GB, internal memori 128 dan 256GB. Tiada micro SD slot, so korang tak boleh nak tambah memori, dan ianya menjalankan versi Android 10 dengan antaramuka Realme UI. Jadi macam aku cakap tadi, in terms of performance, 855 Plus ni masih lagi padu untuk tahun ni. So korang memang takkan ada masalah dari segi lag ke, main game sangkut-sangkut ke, grafik tak boleh letak tinggi ke, semua tu should be okay. Aku perasan bila aku main PUBG Mobile memang tak ada masalah untuk aku letakkan pada grafik tertinggi, and game tu memang boleh dijalankan dengan lancar je. Untuk kamera pula, Realme X3 Super Zoom ni didatangkan dengan kamera utama bersaiz 64MP GW1 f1.8, kamera periskop 8MP f3.4, kamera ultrawide 8MP f2.3 dan kamera makro 2MP. Untuk kamera selfie, ianya didatangkan dengan dua kamera, iaitu kamera utama 32MP f2.5 dan kamera ultrawide 8MP f2.2. Jadi untuk kamera utama dia ni, bagi aku memang dah cukup memadai dah sebenarnya. Untuk daytime shooting, gambar yang terhasil memang nice, tak terlampau saturated, HDR dia pun tak terlampau heavy sangat, dynamic range dia pun bagus. So overall aku tak ada nak komplain apa-apa sangat lah. Untuk kebolehan periskop dia pula, walaupun korang boleh zoom sehingga 60 kali, but mostly ini adalah zoom secara digital. So gambar memang tak berapa nak sharp sebenarnya. Kedudukan paling terbaik untuk korang ambil zoom ni adalah pada 5x zoom. Untuk kedudukan 10x zoom pun bagi aku masih lagi baik, but macam aku cakap tadi lah, once korang go beyond melebihi 10x zoom ni, most of the time gambar yang terhasil tu akan nampak kurang memuaskan lah, sebab ianya zoom secara digital je. Untuk kamera ultrawide pula, pertama yes, kamera ni memang fun untuk digunakan, tapi itulah, entahlah, hasil gambar dia tu memang aku tak berapa nak suka sangat lah, sebab selalunya gambar yang terhasil tu akan nampak underexposed, ada noise, dan kalau korang ambil gambar pada kawasan mendung or malam, memang gambar tu akan nampak gelap. Realme X3 Super Zoom ni juga ada kebolehan untuk korang ambil gambar makro, and makro dia ni sama je macam kebanyakan smartphone lain, memang just average je lah dia punya quality dia tu bagi aku. Untuk kamera selfie pula, yang ni memang aku suka, gambar yang dihasilkan memang cantik, well exposed, sharp, color dia pun memang just nice, and kalau korang rasa macam nak ambil gambar group, korang ada option untuk gunakan kamera ultrawide dia. Untuk night shot, yang ini agak questionable sikit, sebab apa yang aku perasan, night shot dia ni memang cantik, tapi kalau korang tengok pada gambar yang bukan night shot, nampak macam lebih kurang sama je sebenarnya. Dia tak terangkan lagi gambar untuk night shot ni, dia cuma betulkan sikit tona warna tu daripada cool ke warm. Untuk video pula, setting tertinggi yang korang boleh gunakan adalah pada 4K 60 frame per second, dan hasil video dia memang terbaik, aku boleh puji, sebab video memang nampak stable gila. Dia akan ada crop factor sikit sebab dia nak buat persambilan secara digital tu, tapi hasil dia macam korang boleh nampak memang terbaik, dan yang paling penting dia tak ada focus hunting, dan exposure dia pun macam tak berubah sangat secara drastik. So memang aku memang suka lah. Selain itu, Realme juga ada sumbat satu feature yang dinamakan sebagai Starry Mode ataupun Starry Mode, tak depends lah macam mana korang nak pronounce. Function dia adalah untuk korang ambil gambar bintang pada waktu malam. Tapi itulah, aku ni duduk dekat area Lembah Kelang, celah mana aku nak nampak bintang time malam-malam kan. So untuk mode ni aku terpaksa minta maaf dengan korang lah, sebab aku memang tak dapat nak cuba. Jadi Realme X3 Super Zoom ni dijual dalam dua variant, iaitu 8GB 128GB internal pada harga RM1,999 dan 12GB 256GB internal pada harga RM2,299, macam yang aku tengah guna dalam video ni lah. Makanya pada tanda harga jualan yang macam ni, dekat sini korang kena bijak laksana sikit lah dalam membuat keputusan untuk pembelian. Sebab kalau korang decide untuk go for model yang 8GB tu, aku rasa memang tak ada masalah lah, sebab harga dia memang RM1,999, so should be okay lah dekat situ. Tapi kalau korang decide untuk go for model 12GB ni yang dijual pada tanda harga RM2,299 ni, dekat sini kalau korang tambah lagi RM100, korang boleh dapat Realme X2 Pro, yang mana bagi aku Realme X2 Pro ni sebenarnya nampak lebih cun lah sebenarnya, sebab pertama dia punya design tak sama macam kebanyakan design Realme yang lain. Lepas tu dia menggunakan skrin jenis OLED, dia punya color tu akan nampak lebih pop, viewing angle dia pun akan nampak lebih cantik. Kemudian pada Realme X2 Pro ni juga dia mempunyai charging speed yang lebih laju, 50W, 30 minit dah full charge dah. Lepas tu dia menggunakan in-display fingerprint scanner, dia still lagi ada headphone jack, which is dekat X3 Super Zoom ni memang tak ada dah headphone jack, memang korang kena go for wireless lah. Yang lain-lain semua sama, dia punya chip sama, kamera utama dia sama, storage dia sama, kapasiti RAM dia sama. Cuma tu lah, kalau korang memang nak sangat menggunakan skrin dengan kadar refresh rate 120Hz tu, lepas tu korang juga nak juga pakai zoom sampai 60 kali tu, memang korang kena go for Realme X3 Super Zoom ni lah. But still kat sini kita kena akui jugalah berapa ramai je yang nak gunakan zoom sampai 60 kali tu kan. And aku rasa 90Hz yang ada dekat Realme X2 Pro tu pun dah cukup smooth dah sebenarnya. Tapi walau macam mana pun, kalau korang nak juga go for Realme X3 Super Zoom ni, dekat sini aku boleh katakan lah yang mana memang korang takkan ada masalah lah. Aku rasa smartphone ni memang bagus, and aku boleh recommend untuk korang beli. Jadi guys, sampai di sini saja
je kita punya review untuk hari ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye. Alright guys, dengan itu lunaskan tanggungjawab korang dengan subscribe Wiser Mind dekat atas ni. Lepas tu kalau korang rasa macam gian sangat nak tengok video Wiser kan, so ada 2 link kat sini. So korang tekan yang mana-mana link. Dan guys, jangan lupa subscribe.